Negara Malaysia ialah sebuah negara yang mempunyai berbilang agama, budaya, bangsa dan juga bahasa. Antara etnik terbesar iaitu Melayu, Cina dan juga India. Negara ini turut terdiri daripada pelbagai bangsa lain seperti orang asli, Bidayu, Kadazan, Dusun, Iban serta bangsa Bumiputera yang rata-rata di Sabah dan juga di Sarawak. Dengan kepelbagaian inilah yang telah berjaya membebaskan tanah Melayu dari kolonial dan pembentukan Malaysia merupakan hasil perjuangan semua bangsa yang berpegang pada prinsip perpaduan, permuafakatan dan persefahaman antara satu sama lain walaupun telah menjadi sebuah negara yang baru lahir dan bercirikan kepelbagaian. Membincangkan tentang pembentukan negara bangsa ini di Malaysia, ini ialah satu tugas yang amat berat dan juga sukar yang disebabkan wujud perbezaan dan kepelbagaian kaum di Malaysia. Pembinaan bangsa di dalam negara Malaysia akan senang dicapai sekiranya rakyat bersatu padu dan menyangka mereka adalah sebahagian daripada sesebuah negara dan juga satu bangsa. Assalamualaikum. Saya Nur Darwisha binti Ahmad Kazaruddin akan membentangkan mengenai faktor politik sebagai salah satu faktor yang menghalang perpaduan di antara kaum di Malaysia sejak merdeka sehingga kini. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, politik perkauman saban hari semakin meruncing sehingga menjadi masalah kepada pembentukan perpaduan di antara kaum di Malaysia. Setiap kaum yang masing-masingnya memperjuangkan hak dan kepentingan mereka sendiri dapat dilihat melalui kemunculan beberapa parti politik yang mewakili sesebuah kaum bagi memperjuangkan ideologi mereka supaya kepentingan mereka terjaga. Perjuangan dasar perkauman ini dapat dilihat melalui beberapa tindakan pemimpin politik. Yang pertama, Tan Chien Lock. Beliau telah mengkritik hebat dasar-dasar yang telah digubah oleh kerajaan seperti dasar pelajaran kebangsaan. Beliau mendesak agar kerajaan ini menerima bahasa Cina sebagai salah satu bahasa kebangsaan negara. Yang kedua, Lee Kuan Yew yang telah mempersoalkan perjuangan Malaysia untuk orang Malaysia iaitu Malaysia. Mereka ini mencadangkan bahawa kedudukan istimewa buat orang Melayu ini hanya terdapat pada sultan-sultan sahaja dan jawatan lain pula perlu dijawat oleh mereka yang berkelayakan tanpa mengira kaum. Bukan itu sahaja, beliau juga mencadangkan orang Melayu ini diberi tempoh hanya 20 tahun sahaja sebagai Perdana Menteri dan selepas daripada tempoh tersebut perlu diberi kepada siapa sahaja yang layak tanpa mengira kaum. Dalam hal ini dapat dilihatlah jelas dua-dua pemimpin politik ini telah menolak hak-hak keistimewaan orang-orang Melayu. Keruncingan masalah politik perkauman ini telah membawa kepada beberapa peristiwa yang menjadi bukti kepada kegagalan pembentukan perpaduan. Yang pertama, peristiwa 13 Mei 1969. Peristiwa tersebut telah membawa kepada rusuhan di antara orang-orang Cina dengan orang-orang Melayu yang disebabkan oleh ketidakpuasan hati dan provokasi di antara kedua-dua kaum tersebut. Yang kedua, rusuhan dan pergaduhan di sebuah kuil Sri Maha Mariamman di Seafield, Subanjaya yang telah membawa kepada kematian seorang anggota BOBA iaitu Muhammad Adik bin Muhammad Kasim kerana diserang dan dipukul oleh sekumpulan perusuh yang terdiri daripada orang-orang India. Rusuhan tersebut telah disebabkan oleh isu perpindahan kuil oleh pihak pemaju. Dalam ketegangan isu ini, beberapa ahli politik DAP telah menyebarkan kenyataan yang berbau perkauman dengan mendakwa serangan ke atas kuil tersebut adalah didalangi oleh kumpulan orang-orang Islam, telah mencetuskan ketegangan di kalangan kaum-kaum yang terlibat. Yang ketiga, isu meratifikasi dan penolakan International Convention of Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICED. Konvensyen ini tidak disokong oleh orang-orang Melayu kerana dilihat cuba menghapuskan hak-hak orang Melayu. Orang Melayu dan Bumiputera dianggap sebagai tuan rumah kepada negara Malaysia tidak boleh dilucutkan dengan memberi hak yang sama rata dengan golongan pendatang. Kebanyakan bangsa Melayu dan Bumiputera menganggap ICED ini sebagai satu usaha untuk mengenepikan hak mereka dan menjadikan kedaulatan Raja-Raja Melayu terus hilang. Hal tersebut telah menyebabkan Konvensyen ICED adalah bercanggah dengan beberapa perkara dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya Nur Azri binti Zaini akan bentangkan faktor ekonomi. Yang pertama, menjalankan kegiatan ekonomi yang berlainan. Terdapat perbezaan di antara tiga kaum yang terbesar di Malaysia, Melayu, Cina dan India dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berlainan sejak 1957 sehingga kini yang mengakibatkan kesukaran dalam mencapai matlamat yang utama iaitu perpaduan. Hal ini terjadi kesan dari penjajah terdahulu iaitu dasar pecah perintah yang telah dijalankan. Dasar pecah perintah merupakan satu strategi yang dijalankan di tanah Melayu oleh pihak British dengan tujuan utama bagi menguasai sesebuah kawasan dengan cara membahagikan kepada kelompok yang besar kepada kelompok yang lebih kecil.
Dasar yang telah diperkenalkan ini telah menimbulkan permasalahan ke atas kaum di tanah Melayu sehingga ke hari ini. Hal ini telah mewujudkan ketidakseimbangan taburan etnik. Yang kedua, wujudnya taraf ekonomi yang berbeza. Perpaduan yang terhasil dari kemakmuran serta sifat toleransi dilahir dari semua pihak terhadap segala hal. Namun begitu, di Malaysia masih terdapat beberapa isu ekonomi yang perlu dititik beratkan dalam memastikan perpaduan yang ingin dikecapi dapat direalisasikan. Perbezaan taraf yang ketara dapat dilihat di kawasan bandar dan di kawasan luar bandar. Pembangunan infrastruktur yang tidak seimbang dapat dilihat dengan ketara di dua kawasan ini. Sebagai contoh yang boleh diambil adalah seperti Viviana Mosivin, pelajar Universiti Malaysia Sabah yang terpaksa mengambil peperiksaan dalam talian di atas pokok. Hal ini mencerminkan wujudnya ketidakseimbangan taraf hidup di Malaysia. Bagi faktor sosial pula, apabila sampai tentang perbincangan pembentukan negara bangsa di Malaysia, ini ialah satu tugas yang amat susah yang disebabkan kewujudan perbezaan bangsa di Malaysia. Pembinaan bangsa Malaysia akan mudah dicapai sekiranya rakyat bersatu padu dan menganggap mereka ialah sebahagian daripada sesebuah negara dan juga satu bangsa. Kewujudan bangsa Malaysia juga adalah satu tugas sukar yang perlu dipikul. Hal ini berlaku disebabkan oleh walaupun kemerdekaan telah digarap, Malaysia masih mencari identiti bangsa Malaysia yang sebenar dan timbul persoalan jika kepelbagaian bangsa dan kaum di Malaysia ini ialah halangan terhadap pembentukan bangsa Malaysia. Bagi aspek pendidikan juga telah mengalami penaiktarafan dan perubahan yang besar akibat penjajahan British. Hal ini demikian kerana pihak British bukan sahaja berminat dalam aspek politik dan juga ekonomi, namun turut menggunakan aspek lain seperti aspek pendidikan yang berperanan besar sebagai titik perubahan. Akta Pelajaran 1961 yang diluluskan oleh Parlimen Persekutuan Tanah Melayu telah menjadi jalan kepada dasar pelajaran kebangsaan dengan meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan Tanah Melayu dan menyatukan anak-anak daripada semua kaum di Tanah Melayu. Seterusnya, dalam aspek bahasa pula, isu bahasa telah menjadi pendebatan dan pertelingkahan yang kadang-kadang membawa kepada konflik bangsa dan juga etnik di Malaysia. Dalam memahami masalah bahasa ini, sebelum kemerdekaan Tanah Melayu pada 1957 dikecapi, satu perlembagaan telah diterima oleh Majlis Perundangan Persekutuan yang menyatakan bahawa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi negara. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi persekutuan tidak membawa erti bahasa bangsa lain dipinggirkan kerana hak bahasa lain dijamin oleh perlembagaan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dapat dijadikan sebagai satu identiti bangsa Malaysia. Seterusnya, dalam aspek budaya pula, perbezaan berkenaan budaya juga sering dilihat menggugat pembinaan perpaduan kaum dan juga bangsa kerana setiap bangsa di Tanah Melayu lebih cenderung menonjolkan kehebatan budaya di dalam bangsa masing-masing. Hal ini telah menyebabkan timbulnya keadaan etnosentrik yang melihat budaya sendiri lebih baik dan tinggi berbanding budaya kaum yang lain. Kerajaan harus lebih menggalakkan aktiviti yang merapatkan budaya sesama bangsa di Malaysia. Hal ini disebabkan penglibatan masyarakat pelbagai bangsa dalam aktiviti ini pastinya menyumbang kepada pembinaan perpaduan negara. Kini, Malaysia kian berdepan dengan arus globalisasi yang begitu hangat dan juga pantas. Globalisasi ini adalah satu yang baru dan juga asing. Arus globalisasi yang begitu pantas boleh menggugat sesebuah ketahanan nasional, kesepaduan sosial serta perpaduan kaum dan juga agama. Malaysia memang sentiasa cuba untuk bergerak seiring dengan perubahan zaman agar tidak ketinggalan dalam arus pemodenan dan pembangunan. Keupayaan negara Malaysia dapat dilihat dari aspek pembangunan infrastruktur setanding dengan negara asing. Secara kesimpulannya, gerakan kemerdekaan yang berjaya mengambil alih kuasa dan menyingkirkan penjajah tidak menjadikan masyarakat Malaysia sebagai bangsa Malaysia yang diidamkan. Pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 1963 hanyalah sebuah negara dan bukannya bangsa Malaysia.
pembinaan negara bangsa Malaysia atau bangsa Malaysia bukanlah satu proses yang sangat mudah dan singkat. Ia memerlukan masa yang agak panjang dengan persekitaran politik, ekonomi dan sosial yang positif yang mendorong kepada proses pembinaan negara bangsa tersebut. Kepelbagaian ini haruslah dilihat sebagai satu yang melambangkan identiti kita sebagai sebuah rakyat Malaysia dan bukannya sebagai masalah. Seharusnya ia diakui dan dihormati bagi membentuk sebuah masyarakat Malaysia, iaitu setiap anggota masyarakat itu merasakan bahawa negara ini adalah untuk kita semua.